Hello guys, alright, bersama saya lagi dalam Oranopa Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, satu lagi berita yang menggempakan, update terkini ya berkaitan dengan skandal terbesar rasuah di seluruh negara. Tidak lain tidak bukan, kalau sahabat-sahabat masih ingat ya, berkaitan dengan skandal rasuah 1MDB ya, 1MDB yang hanya mengayakan kroni-kroni. Itu dia. Jadi apakah sebenarnya yang berlaku sahabat semua ya berkaitan dengan 1MDB ini? Jadi ini adalah update ya, bukan saya negara kita, tapi negara lain juga ya turut membuat penyiasatan, membuat pendakwaan dan sebagainya. Ya, hari ini seleweng dana 1MDB Switzerland. Ya, negara Switzerland mendakwa dua pengurus ya Petro Saudi. Sangat-sangat mengejutkan kita. Maksudnya skandal ini bukanlah satu skandal yang biasa. Bukan saja USA, bukan saja Switzerland, negara kita, tapi negara-negara lain juga seperti Singapura juga telah pun membuat pendakwaan terhadap penyelewengan terbesar dalam sejarah dunia. Skandal 1MDB ini. Jadi sahabat semua, saya ingin memberikan kita update berkaitan dengan isu ini. Kalau kita lihat, pejabat peguam negara Switzerland telah memfailkan dakwaan terhadap dua pengurus Petro Saudi atas dakwaan bahwa mereka membantu menyeleweng sebanyak 1,8 bilion USD daripada 1MDB untuk memperkayakan diri dan orang lain. Ini berkaitan dengan pemindahan sebanyak 1 bilion USD pada tahun 2009 dan 830 juta USD lagi antara 2010 hingga 2011. Dakwaan di Mahkamah Jenayah Persekutuan Switzerland itu nampaknya merujuk kepada episod fasa Good Star dalam skandal 1MDB. Siaran akhbar oleh OAG menyatakan bahwa kedua-dua tertuduh telah merancang bersama ahli perniagaan Lo Tekjo atau lebih dikenal sebagai Jolo yang kini berada dalam buruan untuk menubuhkan syarikat usaha sama bagi proyek palsu di Turkmenistan yang akhirnya menipu 1MDB. Berbagai-bagai lagi pendedahan ya daripada skandal ini sahabat-sahabat semua. Memang sangat-sangat mengejutkan kita. Rakyat Malaysia begitu terdesak, begitu tertekan, tapi mereka pula ya menyeleweng ya, memakan wang daripada 1MDB, yaitu wang rakyat ini sendiri. Jadi ini menyebabkan lembaga pengarah 1MDB bersetuju untuk memindahkan sebanyak 1 bilion USD untuk projek usaha sama itu, yang mana 700 juta USD telah dialihkan ke dalam akaun Switzerland yang dimiliki oleh Jolo. Ya, daripada 700 juta USD itu, OAG berkata Jolo memindahkan sebanyak 85 juta USD kepada salah seorang tertuduh dan dia kemudiannya memindahkan 33 juta USD kepada tertuduh yang lain. Ya, walaupun OAG tidak menamakan tertuduh ini, nampaknya merujuk kepada Tarek Obaid dan juga Patrick Mohene ya, seperti mana yang gambar yang kita lihat ya di awal tadi sahabat-sahabat semua. Peguam Safi Abdullah semasa perbicaraan 1MDB mengemukakan dokumen yang menunjukkan Tarek dan Mohani masing-masing menerima sebanyak 85 juta USD dan 33 juta USD daripada dana melalui firma Good Star. Firma yang palsu ni lah. Jadi sementara itu OAG berkata baki 300 juta USD daripada pemindahan 1MDB September 2009 telah disalurkan kepada Petro Saudi untuk manfaat syarikat terbabit. Selanjutnya, pendakwaan Switzerland juga berkata, kedua-dua tertuduh turut bersubahat membantu Jolo menipu 1MDB sebanyak 830 juta USD lagi antara September 2010 hingga Oktober 2011 daripada sumber nota murabaha pinjaman Islam susulan usaha sama yang palsu itu. Ya, menurut OAG juga dana yang diterima kedua-dua digunakan untuk memperoleh hartana di Switzerland dan London, barang kemas, equity persendirian untuk membangunkan aktiviti Petro Saudi yang menjana pendapatan besar serta mengekalkan gaya hidup mewah mereka. Sementara itu dalam rujukan jelas kepada aduan oleh pemberi maklumat Xavier Juster dalam gambar ini terdapat bos Petro Saudi mengenai ugutan pemenjaraan palsu dan lain-lain. OAG berkata ia memutuskan untuk tidak meneruskan pendakwaan. Jadi sahabat semua, inilah dia individu tadi yang disebutkan itu, Xavier, yang memberikan kenyataannya, memberikan maklumat ya isu ini.
Jadi ia antara lain memetik bahwa unsur-unsur kesalahan yang dilaporkan tidak dipenuhi. Ada yang coba disembunyikan katanya. Hak untuk memfailkan aduan terbatas pada tempoh masa tertentu atau perkara yang dilaporkan tidak menimbulkan sakwasangka yang munasabah di bawah undang-undang. Begitu bijaknya mereka. Bagaimanapun OIG menyatakan bahwa keputusan ini boleh dirayu kepada Mahkamah Jenayah Persekutuan di Switzerland tahun lalu. Nama Tariq muncul beberapa kali dalam perbicaraan terhadap bekas Perdana Menteri Najib Razak yang berdepan 4 pertuduhan menyalahgunakan atau menggunakan kedudukan untuk mendapatkan rasuah sebanyak RM2.3 bilion membabitkan dana 1MDB dan 21 pertuduhan pengubahan wang haram membabitkan jumlah yang sama. Seorang saksi memberitahu mahkamah bahawa Najib telah bergambar dengan Tariq di atas kapal layar RM Elegance di Nice, Perancis pada Ogos 2009. Ini antara gambar Najib bersama Tariq yang terlibat bersama Jolo juga yang dikatakan terlibat dalam skandal 1MDB ini yang sudah pun dilakukan pendakwaan daripada negara Switzerland ini, sahabat-sahabat semua. Jadi sekali lagi ini adalah isu panas yang sehingga hari ini masih menjadi bualan ramai di luar sana berkaitan dengan skandal terbesar, skandal rasuah 1MDB, penyelewengan yang paling besar melibatkan wang rakyat Malaysia khususnya melalui 1MDB ini. Jadi perkara ini harus dipercepatkan supaya kita boleh dapat kembali wang-wang ini dan digunakan untuk rakyat khususnya. Rakyat Malaysia memerlukan jumlah-jumlah yang diseleweng ini yang dimakan, disakau oleh koroni-koroni mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi amat mengejutkan kita. Sekali lagi seperti yang saya katakan, bukan hanya Malaysia tapi berbagai negara-negara lain juga turut membuat pendakwaan, menyiasat dan sebagainya melalui skandal-skandal penyelewengan yang membabitkan dana 1MDB ataupun wang rakyat itu sendiri, sahabat-sahabat semua. Ini antara perkara yang mengejutkan kita dan pastinya menggemparkan seluruh dunia. Sehingga ini isu pendakwaan ini masih dilakukan di negara kita. Dan seperti mana kita tahu, mantan Perdana Menteri Najib Razak juga sedang dibicarakan dalam skandal rasuah, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, pengubahan wang haram, pembiayaan wang keganasan dan sebagainya. Itu dia. Jadi sahabat semua, terima kasih sekali lagi kerana bersama dengan Orang Indonesia Channel. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Tapi sebelum itu, sekiranya sahabat-sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, Anda berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat komen dengan cara berhemah. Jangan seperti walon-walontit lebay-lebay. Geng sapu bersih, GTA, geng takut Anwar. Apabila mereka memberikan sebarang komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah dan tuduhan yang tidak berasas. Jadi sahabat semua, itu saja info yang saya ingin sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Dan dengan itu izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Indonesia Channel. Saya kita berjumpa lagi. Selamat Hari Raya. Bye-bye.